Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Okay, so cikgu harap semua yang ada kat dalam ni get ready, warm up, siap-siap. Sediakan pen, pensil supaya kita boleh tak ada masalah. Tak ada lah sekejap-sekejap kita buat nak bangun, nak cari pen lah, nak cari pembaris lah, nak cari itulah. Okay? Waalaikumsalam. Suara cikgu slow. Okay, cikgu akan kuatkan. Rasanya cikgu dah maksimum dah suara cikgu ni. Suara cikgu kuat, suara cikgu slow. Okey, tak apa, cikgu akan cakap paling kuat sekali lah. Biar orang dalam rumah ni pun semua akan terjaga. Okey, kalau ada apa masalah boleh komen kat ruang chat, okey? Sekejap lagi cikgu share skrin, kamu akan nampak muka cikgu. Sekarang tak nampak lagi. Kalau suara kurang jelas tu mungkin masalah, kadang-kadang masalah line lah. Menyebabkan suara tu jadi kurang sebab cikgu dah high volume dah ni. Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Okey, cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat. Uh, Bersedia, okey. Just kita nak santai-santai saja malam ni. Nak berkongsi bersama untuk kita belajar tajuk operasi seks. Okey, bagi pelajar yang baru masuk, sekali lagi cikgu sharekan link. Link ni ada nota ringkas dan juga latihan. Kamu boleh download lah untuk senang kita buat perbincangan nanti. Okey, good job yang dah download. Okey, kita tinggal lagi 5 minit. Sekejap lepas tengah, tepat kita akan mula kelas kita. Sekali lagi cikgu ingatkan kepada semua yang belum download lagi, bolehlah download nota dan juga latihan untuk kita bincang bersama hari ini.
Okey, bagus yang dah download tu. Mudahlah nanti. Senang, kamu boleh tengok pengajaran cikgu dan relatekan dengan nota ringkas dan kita boleh bincang latihan. Kerana cikgu dah sediakan kepada kamu nota ringkas dan juga latihan. ID dia 5 tu yang ID murid yang kamu dapat tu. M dash something tu .moe tu. Mesti kamu tukar dekat email kamu, tak silap cikgu tukar dekat email pakai ID dia 5. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. So, kita boleh mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, baik. So, hopefully semua dah get ready untuk kita start kelas matematik kita pada hari ini. Okey. Cikgu ada di sini. Okey. Selamat berjumpa kita. Mungkin bagi yang belum mengenali cikgu, inilah cikgu. Cikgu, kenalkan diri cikgu, Cikgu Nur Fahana. Kalau kamu boleh tahu, kamu boleh cari cikgu dengan title Cikgu Ana. Okey. Jadi, hari ini kita akan mulakan kelas kita dengan lebih bersemangat di mana kita nak belajar tajuk merungkai tajuk operasi set. Kenapa cikgu pilih tajuk ni? Cerita sikit lah. Kenapa cikgu pilih tajuk operasi set berbanding banyak-banyak tajuk cikgu? Kerana tajuk operasi set, semua pelajar boleh jawab. Cikgu suka pilih tajuk yang tak nak pilih-pilih. Oh, tajuk ni orang-orang kayangan je boleh jawab cikgu. Habis saya yang level-level ni macam mana nak jawab? Jadi cikgu dalam banyak-banyak tajuk tu, cikgu rasa tajuk operasi set ni tak kisahlah kamu tu level kayangan ke, level biasa ke, semua boleh jawab. Okey? Jadi macam cikgu kata tadi, cikgu harap kamu dah download nota dan juga latihan yang cikgu sediakan untuk kamu supaya senang proses perbincangan kita berlaku pada hari ini. So kita just santai dan enjoy, just open your mind untuk kita seronok belajar tentang operasi set. Okey, jadi apa tajuk kita hari ini? Operasi set. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan kamu, operasi set ni dia sebenarnya datang daripada perkataan set saja. Dia set. Dia set saja. Dan tajuk ini, kalau kata dia, cikgu kata set. Okey, set. Sebenarnya asalnya set saja. Kenapa asalnya set? Kerana kita dah biasa belajar semasa di tingkatan 1. Jadi hari ni,
Bagi semua calon-calon SPM 2021, cikgu sediakan untuk kamu nota ringkas dan juga penerangan start daripada tajuk itu daripada tingkatan 1 dan juga gabungkan dengan tingkatan 4. Jadi kamu akan dapat satu template nota yang lengkap untuk kamu buat ulang kaji supaya senang. Kamu tahu, oh ini ada dalam tajuk tingkatan 1 dan ini ada dalam tajuk tingkatan 4. Bila kita combine, dapatlah satu soalan SPM. Kerana soalan SPM itu datangnya daripada soalan daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Jadi cikgu dah gabungkan untuk kamu semua. So hari ni kita just akan buat ulang kaji untuk kita dapatkan gambaran bagi semua benda yang ada dalam set. Okey, jadi kita belajar di dua tingkatan, tingkatan 1 dan tingkatan 4. Dalam tingkatan 1, apa yang kamu belajar masa tingkatan 1? Kita nak recall balik. Okey, cikgu dah select perkara-perkara penting yang kamu dah belajar semasa tingkatan 1. Antaranya unsur paling asas. Maksudnya tingkatan 1 ni benda yang paling asas kita belajar. Benda-benda asas. Kita kenal apa itu unsur dalam set, kita kenal apa itu set kosong, kita kenal apa itu set sama, subset dan juga set pelengkap. Jadi maksudnya masa tingkatan 1, baru aku teringat. Baru dia macam baru teringat. Masa tingkatan 1 belajar yang basic. Kenal simbol, kenal unsur, kenal set sama. Bila masuk tingkatan 4, barulah nama dia operasi set. Apa tu operasi? Operasi tu dia melibatkan dua. Satu persilangan, satu kesatuan. Ini masuk operasi. Jadi maksudnya mesti faham form 1 baru boleh bawa ke form 4. Mesti dapat form 1 baru bawa ke form 4. Jadi form 4 tu nak spesifik dia cakap pasal operasi. Operasi tu ada dua. Satu persilangan, satu kesatuan. Dalam persilangan pula kita belajar juga pelengkap persilangan. Kalau kesatuan mesti ada pelengkap kesatuan. Dan kedua-dua tu semua kita gabungkan dia jadi apa? Jadi gabungan operasi set. Itulah cerita dia. Jadi mesti faham form 1 dulu, baru boleh bawa ke form 4. Jadi untuk kamu, cikgu dah sediakan nota. Dalam nota tu dah lengkap. Dah lengkap semua beserta contoh. So lepas ni tak ada masalah dah kalau cakap pasal set ni. Dah ada sekeping nota. Setiap kali nak buat latihan, rujuk. Jadi dia akan ingat sampailah nak masuk Dewan Peperiksaan. Okey? Jadi kita pergi ulang kaji lah sikit-sikit. Nanti sekejap lagi kita akan tengok latihan. Kita akan cuba buat bersama-sama. Soalan yang cikgu pilih untuk kamu itu adalah soalan yang biasa keluar dalam SPM. Okey, jadi kita tengok, kita ulang kaji balik form 1 punya dulu, okey? So form 1 punya dulu dia cakap tentang apa? Unsur dalam set. Apa itu unsur dalam set? Unsur dalam set tu sebagai contohnya, katalah satu rumah. Dalam satu rumah ada berapa penghuni? Jadi semua itu dikenali sebagai unsur. Unsur dalam rumah kita. Contoh dalam rumah kita ada mak, ada ayah, ada kita, ada adik, ada abang. Ada cucu-cucu cicit segala macam. Jadi semua tu kita kenal sebagai unsur. Jadi kalau dalam matematik itu dalam kehidupan seharian. Kalau dalam matematik dia ada panggil macam dalam matematik dia mesti melibatkan number lah. Boleh melibatkan number, melibatkan huruf, melibatkan perkataan. Jadi so selain daripada itu kita juga boleh kenal pasti NA. N ni apa? N ni ialah bilangan. N ni apa? N ni ialah bilangan unsur. Maksudnya kalau cikgu tanya dekat kamu, okey, dalam rumah kamu ada ibu, ada ayah, ada abang, ada kakak, ada saya. Contohnya. Jadi cikgu akan tanya kamu, berapa bilangan unsur dalam rumah kamu? Kamu pun kira lah. Kira-kira, ada 5 cikgu. Jadi itu ialah bilangan unsur. Ini kita nak ulang kaji balik tau. Sebab benda ni semua berrelate, berkait. Okey. Next. Untuk kita nak menentukan sesuatu unsur dalam set, dia ada simbol dia. Simbol dia E. Ni, masuk sini. E. Okey, simbol dia E. E bermaksud, adakah sesuatu unsur itu ada dalam set itu? Ataupun cikgu boleh katakan, ada tak kamu ialah unsur, kamu ada tak di dalam rumah kamu?
Kalau ada, maka kamu bubuhlah I. Kalau cikgu kata kamu ada tak di dalam rumah kawan kamu? Confirm lah tak ada cikgu. Tak pasal-pasal mak opak dia halau saya. Takkanlah saya nak pergi duduk rumah orang. Saya ada rumah sendiri. Jadi kamu akan bubuh I, kamu palangkan I itu, maka bermaksud saya bukan unsur dalam rumah kawan saya. Macam tu cerita dia. Okey? Jadi kalau dalam matematik dia bagi macam ni lah. A 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian B dia bagi 2, 4, 6. C dia bagi berapa? 1, 4, 6. Okey, kemudian kita tengok. Kita nak tentukan 2 dalam B. Adakah 2 itu unsur dalam B? Jadi kita kena cek. 2 ada tak dalam B? Ada. Bila ada, kita bubuhlah I. I bermaksud, apa kita nak cakap dia? 2 ialah unsur bagi B. Macam tu cerita dia. 1 ada ke dalam B? Tak ada cikgu. Tak ada bubuh apa? Bubuhlah I palang. I palang maksudnya apa? 1 bukan unsur bagi B. Kat mana soalan ni suka keluar cikgu? Dia suka tanya dalam soalan objektif. Jangan lupa. Dia suka tanya soalan objektif. Benda boleh dapat markah. Takkan tak mau pulun kan? Pulun lah. Okey. 4 ada tak dalam C? Ada, jadi bubuh I. 4 unsur bagi C. 8 tak ada dalam C. Bubuh I, palangkan dia, jadi dia bukan unsur. Okey, itu benda pertama. Benda asas. Tetapi kalau dia tanya kat kamu, NA. Bilangan unsur bagi A. Contoh kamu kira lah bilangan unsur bagi A 1, 2, 3, 4, 5. So apa kamu tulis? NA sama dengan 5. Cikgu dia tanya ke? Tanya. Sekejap kita tengok soalan SPM tanya tak tanya. Okey. Okey. Yang kedua, kamu belajar semasa kamu di tingkatan 1 iaitu set sama. Set sama ni bermaksud mesti 2 set itu mempunyai unsur yang sama. Okey. Sebab dia kata 2 atau lebih set mempunyai unsur yang sama. Okey, mempunyai unsur yang sama. Jadi kalau cikgu kata A, set A ialah unsur dalam dia RUMAH, rumah. Set B, MURAH, murah. Jadi cikgu nak cek set A dengan set B, adakah mereka dua-dua ni adalah set yang sama? Dan cikgu kena cek setiap satu. Contoh cikgu kata R. R ada cikgu. U ada tak? U ada. M ada? M ada. A ada? A ada. H ada? Ada. Walaupun kedudukan dia berbeza, tetapi semua unsur dalam A ada dalam B, maka bolehlah kita katakan mereka ni sama. Alhamdulillah, mereka sama. Mereka memang sama. Kenapa mereka sama? Sebab unsur dalam A ada di dalam B. Jadi macam mana kita tulis? Maka kita akan tulis A sama dengan B. Itu cara buat dia. Okey, ni untuk just pengenalan. Kita kena faham form 1 baru boleh masuk form 4. Okey, lagi apa kita belajar masa form 1? Set kosong. Dah nama pun set kosong. Takkan tak tahu lagi. Set kosong tu apa? Set kosong bermaksud tiada unsur dekat dalam tu. Contohnya rumah kamu ada, kamu ni anak orang kaya. Rumah saya, cikgu saya nak cerita kat cikgu lah kan. Dia sembang kan. Sembang kencang kan. Saya nak cerita lah kat cikgu. Rumah saya ni 3 tingkat je tau. Saya je duduk tingkat 3. Habis yang lain duduk tingkat berapa? Yang lain duduk tingkat 2, ada duduk tingkat 1. Tapi dalam rumah saya, cikgu ada bilik kosong. Bilik kosong, kita wakilkan dia sebagai set kosong. Tak ada orang duduk. Sebab dah kaya sangat kan. Tak ada orang duduk. Jadi set kosong ni bermaksud tiada unsur di dalam dia, tiada penghuni. Tiada penghuni. Jadi macam mana kita nak wakilkan simbol bagi set kosong? Kita akan tulis sebagai kosong palang. Kosong palang bermaksud set kosong. Ataupun kita akan tulis tanda ni. Bracket dalam tata tanda set. Tapi dalam dia tak ada siapa. Itu menunjukkan set kosong. Itu menunjukkan set kosong. Okey? Set kosong ni senang lah. Senang cakap macam tu je lah simbol dia. Tak payah pening-pening lah. Okey. Seterusnya, apa lagi kamu belajar masa form 1? Set pelengkap. Set pelengkap. Pelengkap. Pelengkap ni bermaksud apa? Kata lain dia cikgu boleh bagi tahu kat kamu, set pelengkap ni bermaksud bukan dia. Contohnya cikgu ada seorang ni nama dia Amri.
Contoh, kok ada Amri kat sini, kebetulan, jangan terasa pula. Contoh, cikgu pun teringat je bukan boyfriend pun kan. Amri lah contoh kata Pi. Amri, kalau cikgu kata cikgu nak pelengkap Amri. Pelengkap Amri bermaksud cikgu tak nak ambil Amri. Bukan dia, bukan Amri. Itu maksud dia. X cikgu, betul lah. X selalu yang mengecewakan kita kan. Okay, bukan Amri. Sebab tu aku tak mau kan. Sebab tu aku bubuh nama dia tu sebab aku geram. Okay, bukan dia. Bukan dia, bukan Amri. Jadi, itu kalau jadi emosi lah, perasaan kan. Okey, tapi kalau dalam matematik macam mana pula? Dia bagi set semester 1 sampai 10. Lepas tu dia bagi set A 2, 4, 6, 8, 10. Lagi dia bagi apa? Dia bagi set B 1, 3, 5. Dia bagi, okey, aku dah terbagi jawapan. Okey, kalau dia tanya dekat kamu, A pelengkap. A pelengkap bermaksud cikgu tak nak A. Tak nak A bermaksud cikgu tak nak ni. Cikgu tak nak 2, tak nak 4, tak nak 6, tak nak 8, tak nak 10. Cikgu tak nak dia. Bila cikgu tak nak, cikgu refer set semester apa nombor yang baki. Unsur yang baki daripada 2, 4, 6, 8, 10 itu akan jadi pelengkap. Itu pelengkap. Itu maksud pelengkap. Senang ingat sebab tu cikgu kata keyword yang cikgu akan bagi. Nak pelengkap ni bukan dia. Bukan hang. Bukan hang. Macam tu. Okay? Bukan dia. Bukan A. Kalau B pun sama. 1, 3, 5. Kalau cikgu nak cari pelengkap bagi 1, 3, 5, cikgu tak nak 1, 3, 5. Cikgu tak mau 1, 3, 5. Jadi B pelengkap cikgu adalah selain daripada 1, 3, 5. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah pelengkap. Bukan dia. Senang ingat perkataan tu je, bukan dia. Teringat kat X tu bukan dia tu. Okay? Okay, lagi. Semasa form 1 kita ada juga belajar tentang subset. Subset. Subset ni macam mana perumpamaan cikgu nak bagi kat kamu dalam situasi kita di sekolah. Kita ada satu bangunan sekolah, untuk gate sekolah. Contoh kamu pelajar tingkatan 5. Dalam tingkatan 5 tu ada banyak kelas. Kelas A, kelas B, kelas C. Contoh. Okay, ada 3 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C. Jadi bolehlah cikgu katakan bahawa kelas A tadi dia adalah subset kepada sekolah. Subset kepada sekolah. Kenapa? Kerana semua penghuni dalam kelas A berada di dalam sekolah. Jadi itu kamu kena ingat subset. Ingat kelas, ingat subset. Ingat kelas, ingat subset. Kelas, dalam kelas ada kita semua kan? Kita semua ada tak dalam sekolah? Ada. Sekolah yang besar. Yang kecil kelas. Kita semua ada dalam kelas. Ada. Kita semua ada dalam sekolah. Ada. Bermaksud itu kelas A ialah subset kepada sekolah. Itu perumpamaan dia. Tapi dalam matematik nak cakap macam mana? Unsur dalam satu set berada dalam unsur bagi set lain. Okay? Okay. Simbol. Simbol-simbol ni semua penting. Tapi kamu tak ada masalah dah. Cikgu dah bagi nota dekat kamu dah. Hari-hari tengok. InsyaAllah mesti ingat punya. Hari-hari tengok. Macam kita tengok boyfriend kita. Macam tengok girlfriend kita. Hari-hari tenung gambar dia kan. Hari-hari tenung gambar dia. Sebelum tidur tenung gambar. Sebelum bangun subuh tenung gambar dia. Sampai dah boleh ingat datik lalat kat mana. Hidung tersengit sikit ke. Hari ni kening terangkat sikit ke. Kita boleh tahu dah kalau ada perbezaan. Jadi, simbol bagi subset ialah C. Dia macam C. Subset. Kalau dia bubuh C palang, maksudnya dia bukan subset. Okay. So, C mewakili subset. Okay. Macam mana contoh dia? Cikgu ada set A. Kemudian cikgu ada set B. Cikgu ada set C. Okay. Kemudian cikgu nak cari B. Cikgu nak tengok B dengan A. Kamu tengok satu-satu. 1, 3 dan 5. Okey, 1, 3 dan 5. Adakah ketiga-tiga unsur ini berada di dalam A? 1, 3, 5. Ada cikgu. Semua ada. Bila semua ada, kamu bolehlah katakan bahawa B subset A. Kenapa B subset A? Kerana yang sikit akan subset bagi yang banyak.
Yang besarnya A, yang kecilnya B. Anggap B tu macam kelas kita tadi tu. B. Jadi kita boleh tulis B subset A. Apa maksud dia? Semua unsur di dalam B berada di dalam A. Okey, macam mana pula C dengan A? Kalau kita tengok C dengan A, dua ada. Cikgu buh sini, dua. Dua ada. Empat ada. Empat ada. Enam ada. Ada. Lapan ada. Ada. Sebelas tak ada lah. 11 tak ada lah. Macam mana ni? Bila satu saja unsur tak ada, automatik kita akan kata C bukan subset bagi A kerana terdapat satu unsur dalam C yang tiada di dalam A. Itu subset. Senang dah subset dah. Dah terror dah subset. Okey, selain daripada tu, apa lagi soalan suka tanya tentang subset? Dia suka tanya tentang bilangan subset. Macam mana kita nak tahu kalau kita diberi satu set, kan, kita diberi satu set, macam mana kita nak tahu berapa banyak bilik aku nak bagi untuk dia? Dia macam kalau orang bagi kat kamu satu bangunan sekolah, kamu nak tahu berapa banyak kelas yang patut aku buat. Jadi, kamu mesti tahu bilangan unsur dulu. Maksudnya kamu kalau nak bina kelas, kamu mesti tahu berapa bilangan pelajar. Baru kamu boleh tahu berapa kelas kamu nak buat. Jadi, apa dia buat? Dia kata kalau kita nak tentukan bilangan subset, kita ambil 2 kuasa N. Kita ambil 2 kuasa N. 2 kuasa N, N ni main mana cikgu? N ni apa cikgu? N ni ialah bilangan unsur. Okey, contoh. Kita tengok-tengok macam ni, kita tak faham, kita tengok contoh. Katalah cikgu ada satu set. Set dia ialah 135. Cikgu nak tahu daripada 135 tadi, berapa banyak bilik cikgu boleh hasil untuk dia. Berapa banyak bilik cikgu boleh hasil untuk dia. Jadi cikgu pun ganti dulu. 2 kuasa 3. Kenapa 3? Sebab 3 ni ada 3 unsur kat sini. So cikgu dapat tahu kata cikgu kena hasilkan 8 bilik untuk dia. 8 unsur. Cikgu kena hasilkan. Jadi, okay, cikgu nak hasilkan 8 subset untuk dia. Dan syarat pertama, ini kamu dengar betul-betul. Ingat betul-betul. Set in your mind. Pertama, set kosong adalah subset bagi semua set. Set kosong adalah subset bagi semua set. Jadi, kalau soalan minta kamu senaraikan subset, kamu mesti mulakan dengan set kosong. Okey. Kamu mesti mulakan dengan set kosong. Jadi, macam mana kita nak senaraikan? Pertama, katalah contoh cikgu buat kat sini. Set kosong dulu. Set kosong ni kamu boleh tulis macam ni pun tak apalah. Boleh dah. Ataupun kamu nak tulis kosong palang. Okey, lepas tu buat apa cikgu? Lepas tu, buat yang single dulu. Macam kita, kan? Kita ni semuanya bermula dengan single. Kemudian baru couple. Cikgu ulang balik. Cikgu ulang balik kat bahagian P. P adalah set. 135. Daripada 135, cikgu nak tahu berapa banyak bilik yang cikgu boleh hasilkan bagi set tersebut. Jadi cikgu just ganti saja. Memang formula ni dah bagi. So 2 kuasa 3. Sebab 3 tu ialah bilangan unsur. So kat sini ada 1, 2, 3. Cikgu bubuh 2 kuasa 3. Cikgu dapat 8. Setiap lagi cikgu akan tunjuk macam mana cikgu boleh dapat 8. Betul tak kita dapat 8? Okey. Dan cikgu pesan tadi kat kamu. Set kosong adalah subset bagi semua set. So untuk kita nak senaraikan subset, benda pertama yang perlu kita tulis adalah set kosong. Tulis dulu set kosong. Okey, lepas set kosong buat apa? Lepas set kosong, pecahkan mereka kepada single. Macam kita, single baru couple. Lepas tu baru kahwin, lepas tu baru beranak. Macam tu cerita dia lah. Okey, so apa maksud cikgu single tadi? Single tadi bubuh 1 dulu. Apa lagi? 3. Lagi siapa? 5. Buh yang single dulu. Lepas tu siapa? Lepas tu bagi couple dia apa? Siapa nak couple siapa cikgu? 1 couple 3. Lagi? 1 boleh couple 5. Lagi? 3 couple 5. Okey? 3 couple 5. Jangan pula kamu bubuh 3 couple 1.
Sebab satu tadi dah couple 3, satu dah partner dengan 3, jangan pula kamu bubuh 3 pi buat balik couple dengan satu. Tak boleh lah. Sama je macam Rahim couple dengan Rahimah. Alright, kalau cikgu tulis Rahimah couple dengan Rahim, benda yang tak sama ke? Benda yang sama je kan? Lepas daripada couple, baru tulis yang ketiga pula. Baru tulis 3. Jadi macam mana cikgu senaraikan? Macam ni cikgu senaraikan. Okay. Mula-mula set kosong, kemudian single, couple, kemudian baru duduk semua sekali. Macam tu cerita dia. Jadi ini yang ringkas lah, yang senang. Kat mana dia keluar? Dia biasa keluar pada soalan objektif. Sekejap lagi kita tengok soalan. Okey, cara kita nak lukis gambar rajah van. Okey, cara kita nak lukis gambar rajah van, kalau cikgu nak wakilkan, contohnya cikgu kata A. A tu yang besar lah macam ni. Okey, A. Dalam A ada siapa? Ada B. Macam tu. Maksudnya nombor 1, 3 dan 5 berada di dalam A. Ini maksud subset. Jadi kalau kamu nampak gambar rajah macam ni, kamu akan tulis B subset A. Biasa ditanya dalam kertas 2. Biasa ditanya dalam kertas 2. Okey, seterusnya. Dan kita baru masuk yang form 4 guys. So sekarang kita dah masuk yang seterusnya, iaitu yang inilah yang kamu belajar semasa di tingkatan 4, iaitu operasi set. Ini kamu belajar ni masa dekat tingkatan 4. Jadi operasi set yang pertama apa kamu belajar? Persilangan set. Persilangan ni senang cakap, orang perempuan tak suka tapi orang lelaki suka. Pasal apa? Sebab persilangan ni dia ni sedih menjang. Pasal apa sedih? Sebab apa orang perempuan tak suka je apa? Sebab dia tak suka berkongsi. Sebab persilangan ni dia kena berkongsi. Lelaki sukalah. Okey. Jadi apa simbol bagi persilangan set? Masam. Sedih. Betul kan, kita tak suka. Okey. So simbol dia adalah simbol masam. Okey, simbol masa sedih. Sedih bermaksud kita kena cari yang sama dan bermaksud kita kena berkongsi. Berkongsi boyfriend yang sama, berkongsi nombor yang sama, berkongsi unsur yang sama. Jadi macam mana? Jadi clue dia di situ, senang sebab cikgu bubuh inverted comma kat situ, bermaksud clue dia di situ kalau kamu nak buat sesuatu tu persilangan, maka kamu cari unsur yang sama. Cari unsur yang sama. Okey, contoh cikgu ada kat sini. Set A dengan set B. Okey, kalau dia suruh cari A bersilang dengan B, bermaksud tengok A, tengok B. Tengok A, tengok B. Apa yang kena share? Yang cikgu highlight tu kena share. 1, 3, 5, 9 kena share. Cari yang sama. Itu clue dia. Cari yang sama. Jadi yang sama di sini ialah 1, 3, 5, 9. Ini maksudnya persilangan. Ini maksud persilangan. Okey? Okey, bagaimana pula kalau kita nak wakilkan dia dalam gambar rajah van? Bagaimana kita nak wakilkan dia dalam gambar rajah van? Cikgu list dulu. Kalau kata berlaku persilangan, bermaksud berlaku perkongsian, pertindihan. Itu yang orang perempuan tak suka tu. Nak kena share-share ni memang tak boleh macam tu. Dia kena share. Dia kena share. Jadi apa yang dia share dekat tengah-tengah ni? Apa nombor yang dia share ialah 1, 3, 5, 9. Yang tu kamu susun di tengah. Okey, yang baki tu baru kamu susun dekat bilik dia sendiri. Macam A ni yang tak share ni 2, 8, 4, 6, 7, 10. Susun dia dekat bilik dia sendiri. 11, 13 tak berkongsi, susun dekat bilik dia sendiri. Kalau disuruh lorek di manakah kawasan berlaku pertindihan, nombor ni lah 1, 3, 5, 9 ni lah yang kita kena lorek. Situ. Lorek kat situ. Okey, kat situlah berlaku persilangan. Okey. Jadi kat situ berlaku kawasan persilangan. Okey. Baik, seterusnya. Apa lagi kita belajar semasa kita di tingkatan 4? Kita ada belajar juga tentang pelengkap persilangan set. Pelengkap persilangan set. Pelengkap persilangan set ni apa? Sebab tu cikgu kata, kena faham pelengkap tadi. Bila kita faham pelengkap tadi, baru kita boleh buat untuk persilangan. Kalau tadi tu tak faham, sebab tu kalau cikgu
Dah tahu dah benda tu pernah ada di tingkatan 1, cikgu tak mau terus fokus kepada tingkatan 4 dulu. Cikgu nak kita recall dulu tingkatan 1, barulah kita boleh buat tingkatan 4. Kalau tak kita duk terpinga-pinga apa tu pelengkap. Sekarang dah set dah tadi pelengkap apa tadi? Pelengkap tadi apa keywords dia? Bukan dia. Bukan dia. Bukan dia. Jadi kalau dia cakap tentang pelengkap persilangan, bermaksud pelengkap tak nak persilangan set tersebut. Bukan persilangan set tersebut. Macam tu. Bukan dia. Okey? Bukan dia. Jadi kita tengok. Simbol dia macam ni lah. Dia bubuh bracket A bersilang B, dia tutup bracket, dia bubuh sini pelengkap. Sini pelengkap lah. Sini pelengkap. Ada simbol tu maksudnya pelengkap. Bermaksud apa? Cikgu kena cari A bersilang B dulu. Macam tadi kita cari tadi, yang sama tadi, kita kena share tadi. Cikgu kena cari dulu A bersilang B dulu. Dah cari, sorry geng, aku tak mau hang. Macam tu cerita dia. Cari dulu yang sama, dah dapat yang sama, lepas tu cakap apa kat dia? Oh sorry geng, aku tak mau hang. Aku tak mau hang. Bukan dia, bukan hang, bukan hang. Macam tu cerita dia. Okay? Okay, so jadi cari step dia yang pertama, cari dulu unsur yang sama, tak nak ambil dia. Okay? Cari dulu unsur yang sama, tapi tak nak ambil dia. Tak nak ambil dia. Okay? Macam tu cerita dia. Okay, kalau contoh cikgu ada kat sini set A, kemudian cikgu ada set B, then dia suruh cari A bersilang B dulu. Cari dulu A yang bersilang B. Okay, kalau cikgu nak buat pelengkap bagi yang ini, cikgu nak buat pelengkap bagi A bersilang B pelengkap. Cikgu cari dulu yang sama. Kalau kita tengok kat sini, apa yang sama? Yang sama dekat sini, 1359. Macam tadilah, 1359 cikgu senaraikan dulu. Tapi masalah tadi cikgu kata apa? Sebab dia kata pelengkap, maka, fake hope. Sorry geng. Memang aku pilih hang. Tapi sorry lah, aku tak mau. Macam tu cakap kat dia. Okay, jadi tak mau. Tak mau jadi bermaksud tak nak 1359. Tak nak 1, potong lah. Tak nak 1, tak nak 3, tak nak 5, tak nak 9. Baki itu adalah pelengkap untuk dia. Baki itu adalah pelengkap bagi persilangan set itu. Okey? Macam tu. Macam itulah namanya persilangan, pelengkap persilangan. Cari dulu, baru tak nak ambil dia. Cari dulu, baru tak nak ambil. Okey. Kalau dalam gambar rajah Venn, macam mana? Dia benda yang sama macam tadi, tapi lorekkan dia berbeza. Kerana yang kita nak lorek itu adalah nombor yang ini. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13. Sebab apa? Sebab bersilang tu di sini, tapi sebab kita tak nak dia. Tak nak dia lorek mana? Tak nak dia lorek lah yang di luar dia. Jadi kat situlah kawasan pelengkap persilangan. Pelengkap persilangan. Kat situ. Kat situlah dia punya ruang bukan. Bukan hang. Bukan dia. Sorry geng, bukan you. Macam tu, okay? Bukan dia. Baik, next. Seterusnya kita tengok apa lagi. Apa kamu belajar? Okay. Semasa di tingkatan 4, kamu ada belajar tentang kesatuan set. Kesatuan set ni seronok. Pasal apa? Pasal dia ni senyum. Dia senyum. Senyum kita seronok lah kan? Senyum mesti benda tu happy kan? Memanglah happy. Dah couple balik. Kan? Gabung. Gabung semua unsur. Gabung semua unsur. Bermaksud couple balik lah. Union. Bagus. Okay. Kita union balik. Bersatu kembali. Mula-mula tadi share-share tak mau kan. Tak seronok kan. Lah ni get back. Bersatu kembali. So kita gabungkan semua unsur. Okay. Contoh cikgu ada 2 set dekat sini. Kalau dia tanya A kesatuan B. A kesatuan B. Bermaksud cikgu gabungkan apa yang ada di A dan apa yang ada di B, cikgu gabungkan dengan syarat jangan ulang nombor yang sama. Jangan ulang nombor yang sama. Contohnya, 1 ni ada 2 kali. Dia pun dengan muka yakinnya bubuh 1-1. Okay. Takkanlah kalau kata tadi, kalau kata apa ni Nabila, takkanlah 2 orang yang sama. Dia orang yang sama. Tulis sekali lah. Contoh, okay.
Contoh. So, satu ulang. Jangan tulis dua kali. Tulis sekali je cukup. Okey, jadi itu maksud gabung. Gabung bermaksud tulis balik semua. Okey, macam nak tulis? Tulislah balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Tengok betul-betul, perhati betul-betul. Okey, tulis. Gabung. Okey, gabungkan dia. Okey, seterusnya apa lagi? Apa lagi, apa lagi, apa lagi? Macam mana nak lorek pula? Okey, masa kamu nak lorek, bila dia kata gabung, semua nombor ni lah yang perlu dilorek. Itu maksud gabung. Gabung bermaksud lorek A, lorek B. So, lorek semua lah kan? Lorek semua. Gabung. Itu orang suka gabung ni, senyum-senyum kan? Okey? Okey. Baik. Jadi kat situlah berlaku kawasan kesatuan. Kita gabung semua. Okey. Seterusnya kita tengok pula. Okey, apa lagi kita nak tengok? Kalau tadi persilangan ada pelengkap, kesatuan pun mesti ada pelengkap. Kalau persilangan ada pelengkap dia, kesatuan mesti ada pelengkap. Tak fair kan? Takkan persilangan je nak ada pelengkap, kesatuan tak mau ada pelengkap ke? Okey, jadi sama. Konsep yang sama. Sebab tu cikgu kata tajuk ni memang tak susah. Semua orang boleh jawab. Sebab tu cikgu pilih tajuk ni. Dan lepas ni kamu pun akan enjoy jawab tajuk ni. Mungkin sebelum ni tak mau jawab tajuk ni. Sekarang lepas ni insyaAllah mungkin kamu akan jadi, rasa nak cubalah. Sebab kita dah faham. Pelengkap kesatuan set. Maksudnya, buat dulu kesatuan. Sorry gang, aku tak mahu. Macam tu. Gabungkan dulu, tetapi tak nak dia. Okay? Okay. So, itu adalah pelengkap kesatuan set. Okey, pelengkap kesatuan. Baik, kita tengok. Simbol dia macam mana? Dia senyum. Tetapi di luar dia bubuh bracket dan pelengkap. Ya, Nurul Husna. Kamu raise hand kenapa? Okey. Kebanyakan semua orang nak raise hand. Okey, baik. Jadi itu simbol bagi kesatuan. Senyumlah, okey. Cari dulu kesatuan. Gabungkan dulu, baru kamu tak nak ambil dia. Okey, so macam mana? Cari, bukan unsur yang sama. Bukan unsur yang sama, silap kat sini. Bukan unsur yang sama, gabung. Gabungkan unsur, kemudian tidak ambil dia. Tak nak ambil yang kita gabung tadi. Okey, dalam nota cikgu betul. Kat slide ni salah sikit. Dalam nota tu tak ada yang salah, semua betul. Okey, dalam nota tu insya-Allah lah tak ada masalah. Okey. So kata sekarang cikgu ada 3 set kat sini. Set semester, set A dan set B. Set semester, set A dan set B. Okey. Apa cikgu nak buat? Cikgu nak cari A kesatuan B dulu. Sebelum cikgu tak nak ambil dia, cikgu buat dulu. A kesatuan B. Cikgu tengok A. Cikgu tengok B. Cikgu tengok A. Cikgu tengok B. Gabung. Tengok dulu cikgu. Gabung. Gabung bermaksud ambil semua. Gabung bermaksud ambil semua. Ambil semua, ambil ya. 1, 2, 3, 5, 9. 1, 2, 3, 5, 9. Okey, so buat apa? Lepas tu, sorry gang. Cakap dia. Sorry babe. Sorry babe, aku tak mahu. Okey, pelengkapkan dia. Pelengkapkan dia maksudnya tak nak 1, tak nak 2, tak nak 3, tak nak 5, tak nak 9. Yang tinggal apa? Yang tinggal 4, 6, 7, 8 dan 10. Kat mana cikgu dapat? Cikgu terus tengok dekat set semester. Cikgu potong 1, cikgu potong 2, cikgu potong 3, cikgu potong 5 dan cikgu potong 9. Nombor yang cikgu tak potong itulah pelengkap. Itu pelengkap bagi kesatuan. Macam mana pula kalau gambar Raja Van? Macam mana pula kalau dia bagi gambar Raja Van? Okey, cikgu dah senaraikan dekat kamu. Macam mana kita nak lorek? Macam mana kita nak lorek cikgu? Lorek je lah. Apa nombor yang ada kat sini? 4, 6, 7, 8, 10. So kita lorek yang tu je lah. Lorek yang di luar saja. Yang bulatan tu kita tak lorek. Okey? Sebab nombor ni ialah pelengkap. Yang ni kita tak lorek. Sebab kita tak nak dia. Tak nak 1, 2, 3, 5, 9. So kita hanya lorek di luar saja. Kalau cikgu boleh tunjuk kat kamu, lorek macam ni. Lorek yang di luar. Nanti kamu lorek elok-elok lah. Jangan ikut macam cikgu pula ni. Ni kerja pemalas ni. Okey. Lorek elok-elok nanti. Okey. Baik.
Sampai situ. Okey, sampai situ habis untuk kesatuan, pelengkap kesatuan. Last sekali, kalau kamu ingatlah masa kamu di tingkatan 4, last sekali kamu belajar tentang gabung. Gabungan operasi. Gabungan operasi set. Gabungan operasi set ni ialah dia melibatkan gabung je lah. Gabung yang masam dengan yang senyum dengan pelengkap. Gabung tiga-tiga sekali. Mana-mana soalan dia boleh keluar. Kadang-kadang dia bubuh masam dengan senyum. Kadang-kadang masam senyum pelengkap. Boleh, mana-mana pun boleh disoal kepada kamu. Jadi sebab tu kita mula basic faham konsep dulu. Faham apa itu persilangan, faham apa itu persatuan. Persatuan pula dah, cikgu ni pun dah melalui sampai ke mana-mana. Kesatuan. Kemudian faham pula pelengkap. Okey, kita tengok macam mana dikatakan gabungan operasi set. Gabungan operasi set ni ada dua kategori cara untuk kita nak menyelesaikan dia. Pertama, kalau kamu refer nota kamu, cikgu bagi tahu, yang pertama kalau operasi itu dalam kurungan. Yang kedua, kalau operasi itu kita kena mula dari kiri ke kanan. Ada dalam nota cikgu bagi kat kamu. Operasi dari kiri ke kanan. Jadi ada dua jenis cara penyelesaian. Bergantung kepada soalan yang kamu dapat. Sebagai contoh, katalah dia kata kat kamu, senaraikan unsur bagi P bersilang Q kesatuan R. P bersilang Q kesatuan R. Okey, jadi di sini dia telah menggabungkan dua operasi. Iaitu operasi persilangan dan operasi gabung. Kalau cikgu jadi kamu, cikgu tulis siap-siap. Sama. Cikgu tulis yang ni gabung. Cikgu kalau nak start buat, cikgu tulis lah. Ni sama, ni gabung. Supaya cikgu tahu apa yang cikgu nak kena buat sekejap lagi. Jawapan apa yang aku nak ambil. Aku kena tahu macam tu. Jadi, katalah dia bagi soalan. Okey, jadi di sini pada masa ini, operasi ini kita pakai kaedah yang kedua iaitu dari kiri ke kanan. Kerana dia tak ada kurungan. Dalam soalan ni tak ada kurungan. Bila tak ada kurungan, kita mula yang depan, baru buat yang belakang. Mula yang depan, baru buat yang belakang. Nombor 1 dulu, baru nombor 2. Dapatkan P bersilang Q dulu, jawapan tadi kesatuankan dengan R. Macam tu cerita dia. Okey, kita tengok. Apa dia bagi? Set P, set Q, set R. Okey, dia dah bagi dah. Set P ni soalan. Dia bagi. Contoh. Okey, apa cikgu kata? Buat P silang Q dulu. Sebab syarat dia tadi apa? Kalau tak ada bracket, mula dari kiri. Mula dari depan dulu. So, P bersilang Q. P bersilang Q, tadi apa dia kata? Cari yang sama. Okey guys. Tengok P, tengok Q. Tengok P, tengok Q. Tengok P, tengok Q. Apa yang sama? 2. Lagi 3. Lagi 5. Jadi yang sama 2, 3, 5. Okey. Sebab tu dia kata tadi buat yang depan. Selepas buat yang depan, baru masukkan simbol kesatuan. Nak kesatuan dengan siapa? Kesatuan dengan R. So senaraikan R. R ni dia dah bagi tadi kat sini. Senaraikan R. Apa maksud kesatuan? Kesatuan maksud gabung. Gabung maksudnya semua ni dengan semua ni tulis sekali. Tu maksud gabung. So tulis sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksud dia. Weh, benda simple guys. Benda simple, senang. Okay, buat satu-satu step by step, then you can get the answer. Sebab apa? Sebab ni cikgu pilih tajuk ni. Sebab cikgu tahu kamu mampu. Kebanyakan student boleh buat soalan ni. Boleh jawab soalan ni. Sama ada dalam kertas 1 maupun kertas 2. Kalau dia nak susah pun sikit je level dia naik pun. Okay? Okay. Next, kita tengok yang kedua. Masih lagi. Kita nak tengok, okey, sekarang kita ada soalan P bersilang Q kesatuan R. Dia soalan yang sama, tetapi dia ada kurungan. Bila dia ada kurungan, apa kita akan guna cara yang pertama iaitu operasi dalam kurungan. Operasi dalam kurungan bermaksud, kalau diberi kurungan, kita mesti buat yang kurungan dulu. Kita mesti buat yang bracket dulu. Okey, kita mesti buat yang bracket dulu. Tak kisahlah bracket tu ada di belakang ke, ada di depan ke, nampak je ada bracket, kena buat dia dulu. Okey, jadi cikgu ambil balik soalan tadi. Okey, kemudian cikgu nak buat apa? Cikgu kena buat yang bracket dulu.
Jadi yang ini akan jadi yang pertama, nombor 1, dan yang ini akan jadi nombor 2. Nombor 1 dan nombor 2. Okey, so cikgu senaraikanlah. Okey, Q kesatuan R. Q kesatuan R 1, 2, 3, 4, 5. Gabung kan tadi? Q gabung dengan R. Q gabung dengan R, so ambil semualah. Ambil Q, ambil R. So 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu barulah kita nak buat persilangan. Masukkan simbol persilangan. Persilangan dengan siapa? Dengan P. Senaraikan P. P 1, 2, 3, 5, 7, 9. Jadi 1, 2, 3, 5, 7, 9. Kalau dah sebut persilangan, kena berkongsi. Bila berkongsi, carilah yang sama. So cari yang sama di sini ialah 1. Lagi apa? 2. Lepas tu 3. Lepas tu 5. Jadi senaraikan jawapan dia ialah 1, 2, 3, 5. Macam tu cara buat dia. Inilah kita panggil gabungan operasi. Okey, gabungan operasi. Baik. Takkan hilanglah pelengkap daripada hidup kita. Kalau ada pelengkap persilangan, kalau ada pelengkap kesatuan, maka mestilah ada pelengkap gabungan. Okey, macam mana pula pelengkap gabungan? Semua tu dia gabung dalam tu, kemudian dia pelengkapkan di luar. Tapi kamu dah faham konsep tadi. Apa dia? Cari dalam dulu. Sorry geng, tak nak ambil hang. Macam tu je cerita dia. Cari dalam dulu. Sorry geng, aku tak mau hang. Macam tu cerita dia. Jadi jangan pening. Jangan tengok lagi pelengkap. Buat yang di dalam dulu. Buat yang dalam. Contoh cikgu ada soalan ni. Okey, dia bagi set-set bla 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 ni. Okey, dah macam drama. Okey. Baik, dia bagi set ni, soalan ni. Okey, apa kita buat? Cikgu kata tadi, buat dalam dulu. Sorry geng, aku tak mau hang. Macam tu. Okey. So buat apa? Buat satu-satu. Ikut macam step tadi, buat depan dulu. Tengok P, tengok Q. Apa yang sama? 2, 3, 5. Okey, so cikgu senaraikan 2, 3, 5. Lepas tu cikgu buat kesatuan dengan R. Kesatuan dengan R, cikgu gabungkan, cikgu dapat 1, 2, 3, 4, 5. Tapi cikgu tak siap lagi. Barulah cikgu tengok, ada pelengkap lah bermaksud, sorry geng, aku tak mau 1, tak mau 2, tak mau 3, tak mau 4, tak mau 5. So tengok sini, tak mau 1, tak mau 2, tak mau 3, tak mau 4, tak mau 5. Yang baki tinggal itulah pelengkap gabungan operasi. Macam tu lah cerita dia. Okey, betul lah memang macam dalam drama. Mula-mula berkongsi. Lepas tu break up. Lepas tu bergabung pula. Get back balik. Macam tu lah cerita dia. Okey? Memang senang. Cikgu beritahu kamu. Memang tajuk ni senang. Faham saja. Memang akan senang. Okey. Seterusnya. Kalau kita nak lorek pula macam mana? Okey, kalau disuruh lorek. Contohnya dia bagi gambar soalan tu. Tak ada number. Dia tak list apa-apa pun kat kita. Kita yang nak kena lorek. Macam mana kita nak lorek? Okey, apa yang kita nak lorek? Jadi, tips cikgu dan cikgu percaya cikgu sekolah kamu pun menggunakan kaedah yang sama. Kalau ada kaedah lain yang lebih memudahkan kamu untuk faham, dan kamu continue dengan kaedah cikgu kamu. Okey, tapi kalau kamu boleh faham kaedah cikgu, continue lah kaedah cikgu. Pilih satu kaedah yang selesa untuk kita guna. Macam cikgu, cikgu akan bahagikan kawasan. 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4, kawasan 5, kawasan 6 dan kawasan 7. Semua ni cikgu bahagikan letak kawasan untuk dia. Kemudian cikgu buat apa? Sama macam tadi, cikgu buat dalam bracket dulu. Lepas tu baru cakap dekat dia, sorry geng, aku tak nak hang. Apa cikgu nak buat? Buat depan dulu. Okey, jadi cara paling basic, cikgu senaraikan P dulu. Apa kawasan P? Kamu tengok bulatan P, ini. Bulatan P, sebab tu penting kita bahagi kawasan. Kamu tengok bulatan P, dalam dia ada nombor apa, kamu listkan. 1, 2, 6, 7. Listkan 1, 2, 6, 7. Okey, lepas tu apa? Lepas tu dengan siapa? Dengan Q. List pula Q. Tengok bulatan Q, ada 2, ada 3, ada 4 dan ada 6. Susunan number tu tak penting. 6 dulu ke 4 tak apa. Yang penting kita nak lorek je. Meriksa.
Dia tak tengok pun kamu list nombor tu ikut urutan ke tak ikut urutan. Dia nak tahu kamu lorek betul ke tak. Okey, lepas tu buat apa? Buat dulu yang depan. Cari yang sama. Cari yang sama. Cikgu bubuh sini. Cari yang sama. Maksudnya kamu tengok P, tengok Q, apa yang sama? Yang sama dekat sini 2, 6. So list dulu 2, 6. Belum boleh lorek lagi. Sekarang buat dengan R pula. Senaraikan R. Kan kita buat dari kiri, baru ke kanan. So tengok pula R. Apa kawasan R? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Dia suruh buat apa? Dia suruh gabung, get back. Gabung apa? Gabung ambil semua. Ambil semua apa? 2, 4, 5, 6, 7. Okey. So cikgu dah dapat jawapan tapi tu belum jawapan dia guys. Sebab apa? Sebab dia bubuh pelengkap. Pelengkap maksudnya kata apa dekat dia? Sorry geng. Sorry 2, sorry 4, sorry 5, sorry 6, sorry 7. Aku tak mau hang. Siapa yang tinggal? Yang tinggal tak mau dia. Jadi yang tinggal adalah 1, 3. Jadi yang kita nak lorek ialah 1 dan 3. Oh, okey. Jadi berapa markah dia boleh bagi kat kita untuk soalan kertas 2 macam ni? Macam ni selalunya dia boleh bagi 2 markah. Dan selalunya standard dia selalu soalan operasi set ni dia akan bagi 3 markah. Sesimpel tu kamu boleh dapat skor 3 markah. Kamu faham konsep, kamu boleh buat. Okey? Okey, baik. So kita habis kat bahagian nota. Okey. Kita habis dekat bahagian nota. Sekarang kita nak sama-sama tengok soalan yang ada di kertas. Yang kamu dah dapat modul tadi kan? Okey, yang kamu dah dapat modul tadi ada dekat kertas tu. Yang inilah nota yang cikgu bagi kepada kamu. Kamu boleh download. Okey, yang kamu boleh download. Tu kecilkan sikit . Okey, supaya nampak dengan lebih jelas. Okey, Cun. Baik, kita tengok. Okey, yang inilah nota untuk kamu. Jadi bagi pelajar yang belum download, cikgu dah letakkan link. Kamu bolehlah download nota ni. Nota ni dah cukup padat dah untuk kamu apa yang kita dah belajar tadi. Kita dah belajar tentang unsur, kita belajar set sama, kita belajar set kosong. So semuanya dah terangkum ke dalam 2 page nota cikgu ni untuk kamu. Dan termasuklah bagaimana cara menyelesaikan masalah. Yang ni yang masuk level-level susah sikit. Okay, terima kasih kepada kawan-kawan kita yang berkongsi link untuk downloadkan nota ni. Okay? Okay. Jadi, kamu tengok cikgu pun dah tunjukkan dekat kamu level paling tinggi adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi set. So, kamu boleh tengoklah macam mana cikgu buat jalan penyelesaian. Just buat ulang kaji dan review balik. Kerana apa? Kerana ada juga soalan yang keluar daripada menyelesaikan masalah. Jadi kita tengok je lah. Okay. So kita try jawab. Okay, baik. Sekarang kita terus nak fokus kepada soalan. Soalan yang pernah keluar semasa SPM sebelum-sebelum ni. Cikgu, kan mereka format lama, kami format baru. Boleh ke? Boleh. Selagi kita belajar tajuk yang sama, silibus yang sama, kita boleh buat latihan yang ada. Okay, jadi cikgu pun select lah. Ini antara beberapa soalan yang biasa keluar dalam kertas 1. Cikgu bagi dekat kamu 2 jenis. Satu kertas 1 macam mana bentuk soalan dia. Satu kertas 2 macam mana bentuk soalan dia. Cikgu dah senaraikan untuk kamu. Jadi kita try tengok soalan nombor 1. Kita try. Okay, kita try tengok soalan nombor 1. So cikgu zoom sikit. Okey, Cun. Soalan nombor 1 kata apa? Diberi bahawa set P ialah nombor ganjil 1 digit. Okey, nombor ganjil 1 digit. Jadi kalau kamu dah tahu dia ialah nombor ganjil 1 digit. Nombor ganjil 1 digit maksudnya apa cikgu nak senarai? Nombor ganjil 1 digit bermaksud cikgu senarailah 1, 2, 3, 4. Salah lah. Malu sendiri. Nombor ganjil kan? 1, 3, 5, 7, 9. Macam ni lah. Macam ni lah pelajar kan? Dengan muka yakinnya tu. Yakinnya kamu. 1, 2, 3, 4.
Dia kata nombor ganjil. Dia kata nombor ganjil. Okey, 1, 3, 5, 7, 9. Okey, lagi Q dia bagi apa? Q ialah nombor perdana kelas. Itu je lah masalah kita. Okey, semua anak murid yang ada kat sini, itu je lah masalah kita. Masalah kita ni ialah kita tak faham apa tu nombor perdana. Menyebabkan kita tak boleh buat. Nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan satu dan diri dia saja. Antara nombor-nombor perdana yang famous dekat dalam dunia ni ialah, cikgu tulis kat sini ya, Q. 2, 3, 5, 7. Okey, dan 11. Ini antara yang famous-famous lah. Kalau boleh hafal lah. Kalau boleh hafal. Hafal lah sampai apa? 19. Boleh. Hafal sampai 19. Okey, kalau tak tahu boleh tekan kalkulator. Selagi nombor tu boleh bahagi dengan satu dan diri dia saja, maka dia adalah nombor perdana. Okey? Okey. Cikgu tak mau hurai panjang lah. Nanti kamu apa-apa tak faham nombor perdana, kamu boleh balik tanya pada cikgu kamu balik semula nombor perdana. Sebab benda ni basic je. Cikgu cuma terangkan kat kamu sikit. Okey? Okey. So sekarang apa dia nak? Dia nak P bersilang Q. Alamak, yang ni takkan semua dah jawab dah. Sambil tutup sebelah mata dah boleh jawab guys. Dah senarai nombor. Dia kata P dengan Q, share boyfriend yang sama, share awet yang sama. Apa yang sama kat sini? Yang sama dekat sini, kalau cikgu boleh highlight, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Okey, jadi jawapan dia apa? Jawapan dia A. Bagus kebanyakan yang bagi respon tu. Okey, tepat. Maksudnya kamu boleh buat dah lah. Good job. Okey, bagus Tania. Okey, kita tengok pula soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 kata apa? Diberi bahawa set semester huruf dalam perkataan pelangi. Set X huruf vokal. Jadi kamu tengok perkataan pelangi, apakah huruf vokal? Huruf vokal adalah huruf A, E, I, O, U. Itu je huruf vokal. Tapi kalau dalam perkataan pelangi ni ada E dengan A dengan I je. Jadi kamu list dulu. X ialah E, A, I. Sebab O tak ada. O tak ada, jangan senarai. Kena rujuk pada set semester. Dia kata set Y pula huruf dalam perkataan persona. Okey, dah lah. So Y tu dia dah bagi tahu dah. P, E, S, O, N, A, persona. Okey. So apa dia nak? Dia nak, nampak ni? Inilah cikgu kata ni. Inilah cikgu dah membuktikan kepada kamu bahawa bukan kena ulang kaji form 4 saja. Mesti kena ulang kaji form 1 juga. Sebab dia tanya N. N ni tak belajar masa form 4. Masa belajar masa form 1. N bermaksud bilangan. Bilangan X bersilang Y pelengkap. Macam tadi cikgu kata, cari yang sama X dengan Y, tapi cakap apa kat dia? Sorry geng, aku tak nak hang. Okey? Bagus ada yang dah cepat dapat jawapan. Tahniah cikgu ucapkan bagi yang dah dapat jawapan dengan cepat. Okey, good job. Tapi bagi yang belum, cikgu explain dulu sikit. Okey, cari yang sama dulu. Okey, apa yang sama antara X dengan Y? Yang sama adalah E, A, O tak ada kan? I tak ada kan? Jadi tak boleh kata sama lah. Jadi yang sama dekat sini adalah E dengan A. Tapi cikgu pelengkap dia. Pelengkap bermaksud cikgu tak nak E dengan A. Tak nak E dengan A, yang tinggal P, L. Kalau cikgu buang dekat sini lah. Cikgu buang. Cikgu potong. Cikgu potong E, cikgu potong A. Cikgu potong E, cikgu potong A. So, yang tinggal adalah P, L, N, G. Okay. Lagi? I. Okay. Betul? P, L, I tak ada kan? O. Okay. So, jawapan dia adalah D. 5. Okay. Yang tinggal P, L, G, O. Kerana kita tak nak dia. Bagus. Kebanyakan dah dapat dah jawapan D. Okay. Bagus Tania. Betul lah tu.
Okey, kita tengok sikit soalan nombor 3 pula. Okey, soalan nombor 3 jom kita cuba sama-sama. Okey, dia bagi gambar rajah van, ditunjuk antara set P, Q dan R. Okey, apa dia nak buat? Nampak tak? Dia tanya. Nampak tak? Benda senang ni biasa keluar SPM ni. Kalau ni lah hampa boleh jawab ni, memang boleh score lah ni. Memang dah dalam tangan dah ni. Soalan-soalan yang berkaitan tentang operasi set ni, insya-Allah tak ada masalah dah lepas ni. Apa dia kata? Sekarang tak ada bracket mula dari kiri. Senaraikan P. Okey, P. Apa kawasan P? Kawasan P kalau cikgu tengok dekat sini adalah 2, 3, 5, 6, 7. Q. Apa kawasan Q? Q adalah 2, 6, 7, 1, 4. Dan apa? Cari yang sama. Cari yang sama apa? Cari yang sama dekat sini 2 dengan 6, 7. Okey, so 2, 6, 7. Cikgu list dulu 2, 6, 7. Kemudian senaraikan apa? R pelengkap. R pelengkap. Okey, R pelengkap apa dia? R pelengkap tutup R. Itu maksud dia, tak nak R. R pelengkap tak nak R. R tu 6, tak nak 6. Tak nak 6 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Lepas tu dia suruh buat apa? Dia suruh gabung. Okey, bila dia suruh gabung, ada 7 kata cikgu ambil. Oh, silap. Bukan gabung. Masya Allah, cikgu pun. Okey, dia suruh cari yang sama lagi. So, yang sama adalah 2 dengan 7. 2 dengan 7 yang sama. Okey, maaf. Bagus lampau ni semua. Okey, semua dah dapat dah. Laju daripada cikgu. Okey, good job. Bagus. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 dia bagi gambar raja bla 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 bla. Senaraikan semua unsur dalam set P kesatuan Q pelengkap. P kesatuan Q pelengkap. Buat dalam dulu. Lepas tu baru cakap, oh sorry geng, aku tak mau hang. Okey, tengok P, tengok Q, ambil semua. Okey, tengok P, tengok Q, ambil semua. So E, H, F, A, B. Kurungkan dia, pelengkapkan dia. Tak nak dia. Jadi jawapan dia apa? Wah, baguslah. Okey, so kalau cikgu tak nak ni, yang tinggal D, G, I. So jawapan dia ialah B. Okey, bagus. Baguslah respon kamu. Okey, bagus. Okey, baik. So itu soalan nombor 4. Okey, sekarang ni, tadi tu soalan dia okeylah, boleh jawab lah. Level rendah, level sederhana boleh jawab. Okey, macam mana pula kita nak tengok kalau soalan objektif tu dia berada pada aras yang sedikit tinggi. Sedikit tinggi macam ni je lah. Bila dia masukkan pemboleh ubah X. Okey, pemboleh ubah X. Okey, pemboleh ubah. Dia bagilah gambar raja van menunjukkan bilangan murid set. Bagi set P, Q dan R. Diberi bahawa, zoom sikit. Diberi bahawa set P ahli persatuan bahasa Inggeris, set Q ahli persatuan astronomi, set R ahli persatuan matematik dan set semester P kesatuan Q kesatuan R. Okey? Okey. So sekarang dia kata jika bilangan murid yang menyertai kedua-dua persatuan astronomi dan persatuan matematik ialah 11. Apa maksud dia dekat sini? Okey, kerana di tengah-tengah ni dia tulis dan, bermaksud persilangan di antara bilangan murid yang ambil persatuan astronomi dan persatuan matematik, pertindihan di situ. Pertindihan di situ di antara persatuan astronomi dengan persatuan matematik. Yang ni cikgu tak tambah. Nanti kamu tolong tambah dalam kertas. PQR. Okey, PQR. Jadi, persatuan astronomi tadi Q. Q dengan R di mana tempat persilangan dia? Q dengan R punya tempat persilangan tu dekat sini. Dekat sini. Di mana jumlah murid yang mengambil persatuan astronomi dan persatuan matematik adalah 11 orang. Apa maksud dia? Maksudnya 3 tambah dengan 2X akan dapat 11. Jadi daripada situ kita boleh cari nilai X. Okey, daripada situ kita boleh cari nilai X. So kita akan dapat 2X sama dengan 11 tolak 3. So X kita akan dapat 4.
Okey, yang ni konsep persamaan linear biasalah. Okey, so bila kita dah dapat X tu 4, maka kita bolehlah gantikan dekat sini. Sini jadi 4, so sini 2 kali 4 akan jadi 8. Okey, kemudian apa soalan dia? Soalan dia kata apa? Soalan tanya, cari bilangan pelajar yang menyertai 2 persatuan sahaja. Okey, kita zoom lagi. Yang menyertai 2 persatuan sahaja. Yang menyertai 2 persatuan sahaja yang dia duduk dekat sini. Sini, sini dengan sini. Okey, kenapa cikgu tak pilih 3? Kenapa cikgu tak pilih 3? Kerana 3 ni, yes, bagus Yazid. Kerana 3 ni, dia ambil 3 persatuan. Dia nak syarat dia 2 persatuan sahaja. 2 persatuan sahaja. Jadi ini dengan ini kita tak tambah je lah, totalkan. So jadi apa kita totalkan? 4 tambah 4 tambah 8. So kita dapat berapa tadi? Oh, 16. Kebanyakan semua dapat jawapan. Bagus. Okey, jadi kamu dah nampak dah pattern soalan kertas 1. Macam ni lah dia akan tanya dekat kamu dalam kertas 1. So cikgu rasa kamu boleh jawab. Cikgu rasalah. Tapi cikgu rasa kamu pun kena yakin dengan diri kamu untuk boleh jawab lah. Kebanyakan jawab, oh okey, Muhammad Adam dia type C macam geram sangat tu. Okey, sabar. Dia geram C. Okey, macam geram sangat tu. Okey, relax . Okey, kita masuk pula kertas 2. Bagaimana pula soalan yang akan ditanya dalam kertas 2? Okey, pertama, yang ni yang paling famous sekali. Kalau tengok format lama ni, soalan ni memang famous. Melorek set. Okey, so kat sini boleh cikgu katakan soalan A dengan B ni adalah 3 markah. Soalan A dengan B ni 3 markah. Jadi kalau disuruh lorek set, macam tadi cikgu ajak, kita bahagi kawasan. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan takut bahagi kawasan. Kemudian dia tanya apa? Dia tanya K. Okey, senaraikan kawasan K. Tengok bulatan K. Okey, tengok bulatan K. Ada nombor apa dekat dalam bulatan K? Siapa boleh tolong komen? Dalam bulatan K tu ada nombor apa? Yes, bagus. Ada 1, 2, 3. Okey, tengok pula L. Bulatan L ada nombor apa? Bulatan L yang besar tu ada nombor apa? Siapa boleh senaraikan? Bulatan L. 2, 3, 4, 5. Baguslah. Okey, 2, 3, 4, 5. Okey, 2, 3, 4, 5. Dia bagi simbol apa? Dia bagi simbol masam. Masam maksudnya kena share. Nak share apa? 2 dengan 3. Jadi kita share 2 dengan 3 bermaksud kita kena lorek 2 dan 3. Okey, so kita kena lorek 2 dan 3. Lorek elok-elok lah. Kamu kena lorek elok-elok. Okey, lorek 2 dan 3. Macam tu cara buat dia. Okey, so berapa markah ni? Kalau ikut standard SPM, sini 1 markah. Okey, kita tengok yang bawah. Yang bawah dia tanya macam mana? K kesatuan L kurungan L bersilang M pelengkap. Ada bracket. Ikut macam operasi tadi. Kalau ada bracket, kena buat bracket dulu. Tapi sebelum nak buat, bahagi kawasan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So kita buat yang dalam dulu. Buat dalam dulu. Geng, sorry aku tak nak hang. Okey, buat L dulu. So L, apa kawasan L? Tadi kita dah senarai kan? 2, 3, 4, 5. Apa kawasan M? Siapa boleh senarai kawasan M? Yes, bagus. 3, 4. Apa dia nak? Yang sama. So yang sama apa? 3, 4. Tapi lepas tu dia buat apa? Dia buat prime. Dia buat pelengkap. Oh sorry geng, aku tak boleh ambil hang . Aku tak boleh ambil 3, 4 lah. Kalau tak boleh ambil 3, 4, tinggal apa? Tinggal 1. Kamu terlepas 1. Jangan lupa dia, kesian kat dia. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Bagus. Okey. Jangan tinggal dia. Tak baik, kesian kat dia. 1, 2, 5. 1, 2, 5 ni dia akan senarai pula K. Senarai kawasan K. Kawasan K adalah 1, 2, 3. Apa simbol dia? Senyum. Senyum buat apa? Gabung. 1, 2, 3, 5. Senyum bermaksud gabung. Gabung antara 1, 2, 5 dengan 1, 2, 3. Jadi yang kita nak lorek apa? Yang kita nak lorek, nombor yang kita dapat ni yang kita lorek. 1, 2, 3, 5. Lorek elok-elok lah. 1, 2, 3,
4 tak termasuk. 5. Okay. Okay. So apa markah ni tu? Apa markah ni? 2 markah kerana melibatkan 2 operasi. Mantap. Okay. Sambung. Kita tengok soalan ni pula. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni dia suruh kamu masukkan simbol. Simbol kesatuan, simbol persilangan ataupun subset. Okay, kita tengok. Kita tengok Q, kita tengok P. Kita tengok Q, kita tengok P. Ini apa cikgu nak cerita ni? Dia ni apa ni? Persilangan ke subset? Kesatuan ke? Kan cikgu bagi tahu kat kamu tadi, dia ada di dalam. Di dalam. Kamu boleh juga bagi tahu kesatuan. Tapi actually yang paling tepat apa? Subset. Tadi kan cikgu dah bagi tahu kat kamu, subset. Kenapa dia subset? Kerana semua Q ada di dalam P. Semua Q ada di dalam P. Jadi, kita akan letak sebagai subset. Q dalam P. Q subset P. Okey. Soalan B. Soalan B. Okey, kamu tengok betul-betul. Dia bagi tahu Q dengan R. Kalau kamu tengok Q, kamu tengok R. Dia sebenarnya tak bertindih, tak berkongsi. Tetapi dekat belakang ni dia letak syarat. Set kosong. Bermaksud bahagian ni yang kamu akan confuse. Set kosong ni bermaksud dia nak cerita tentang tidak berkongsi. So, bila tidak berkongsi, bolehlah kita masukkan persilangan. Apa kita nak cerita? Q bersilang R tapi tak ada benda. Itu cerita dia. Betul lah kita tengok. Kalau kita tengok Q, kita tengok R, dia memang tak bersilang. Tapi kenapa cikgu tulis bersilang? Sebab cikgu tulis bersilang sebab syarat di belakang dia ni bagi tahu set kosong. Memang betul pun. Q yang bersilang R tak ada. Itu cerita dia. Jadi kita kena buat bersilang. Okey? Tiada unsur di dalam dia. Okey. Next. Kita tengok soalan nombor 3. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Okey, cikgu bagi kamu masa. Cuba kamu try buat tengok. Yang ni soalan ni banyak berangkai sikit. Okey, kamu kalau ada kamu boleh try buat dulu. Try dulu. Try soalan A, B, C. Try buat. Tengok. Boleh tak nak skor ni? Macam mana? Okey, sekarang cikgu bagi masa lebih kurang dalam 3 minit untuk kamu cuba. 3 minit untuk kamu cuba. 3 minit tu sat sangat, kejam lah cikgu ni. Bagilah lebih sikit, bagi 5 minit. Okey. Cuba. Okey, baca soalan betul-betul. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu kita boleh buat ataupun tak boleh buat. Okey. Wah, Aiman Hakim. Dengan bangganya. Okey, good job. Dia kata apa? Dan, dah. Oh, baguslah. Okey, bagus. Okey, ada yang boleh jawab kurang daripada 5 minit. Bagus. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Diberi bahawa set F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, set G 2, 6, set H 1, 2, 4, 6 dan set semester F kesatuan G kesatuan H. Dia suruh kita lukis gambar rajah Venn untuk menunjukkan hubungan antara set F, G dan H. Jadi kita tengok satu-satu. Ini penting kita tengok satu-satu dulu. Kita tengok F adalah nombor yang paling banyak. F nombor yang paling banyak. Jadi senang cikgu boleh bagi tahu tips kat kamu. Selalunya nombor yang paling banyak ni dia yang paling luak sekali. Okey. Tapi kita nak cek dulu yang lain juga. Kita cek yang lain. 2 dengan 6 ni, adakah nombor itu ada di dalam F? Mesti dua-dua kena ada. Cek 2, cek 6. Oh, dua-dua ada. 2 dengan 6. Dua-dua ada. Kemudian cek pula H. H 1, 2, 4, 6 semua ada dalam ni. Dan kalau kamu perhatikan,
26 ni dia ada juga dalam H. Bermaksud, cikgu nak tanya kamu, tolong kamu komen di ruang chat, bermaksud di sini, dia ni persilangan ke subset? Persilangan. Subset. Wah, bagus. Okey, dia subset, guys. Hebatlah kamu. Jadi, yang paling luak sekali siapa? Yang paling luak sekali siapa? F, G atau H? Siapa nak duduk? Bagus, Syaira. Okey, mantap. F. So, F. So, F akan ada yang paling luak sekali. Okey, so cikgu bubuh F dekat luar. So, dalam tu, okay. Bila kita nak buat gambar rajah van, tak kisah kita bubuh shape apa pun tak apa. Okey. Tu kata cikgu bubuh segitiga. Cikgu bubuh segitiga, dalam dia cikgu akan bubuh H lah. Sebab H yang kedua banyak. H yang kedua banyak. Terbaik. Okey. Tu dalam dia lagi G. Okey. So nombor di dalam G adalah 2 dengan 6. So baki daripada situ adalah 1 dengan 4. Dan kalau kita ada tolak 1, 2, 4, 6. So yang baki di luar adalah 3 dengan 5 dengan 7. Okey. Jadi kamu boleh skor markah lah dekat sini. Okey. Kemudian kita tengok soalan B. Soalan B kata apa? Soalan B kata senaraikan semua unsur F bersilang H. Okey. Jadi kamu tengok F. Kamu tengok daripada sini pun boleh dah. Kamu tengok F. Kamu tengok F, kamu tengok G. G pula. H. Apa yang sama tadi? 1, 2, 4, 6. So F bersilang H adalah 1, 2, 4, 6. Dah boleh skor markah. Okey? Okey. Soalan C. Soalan C nak N F kesatuan G pelengkap. Maksudnya kamu kena cari dulu F kesatuan G. Tengok F. Tengok F. Tengok G. Senaraikan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Baik. Tapi cikgu tak nak dia. Boleh ke? Dapat apa? Oh, cikgu rasa cikgu ada silap soalan sikit. Kamu tolong betulkan sikit soalan ni. Memang kita tak akan dapat ni. Sampai kiamat tak dapat. Okey, tukar ni jadi persilangan. So F bersilang G. F bersilang G pelengkap. So kalau cikgu cari F dengan G yang sama adalah 2, 6. So kalau cikgu tak nak 2, 6, cikgu potong 2, cikgu potong 6. So baki yang tinggal dekat situ adalah 1, 3, 4, 5 dan 7. So kalau cikgu nak cari bilangan N F bersilang G ialah 5. Okey, 5. Semua markah ni, kalau dalam kertas 2 ni, semua ni yang kamu buat ni ada markah dia. Ada markah jalan kerja dia. So tolong buat betul lah. Okey, kebanyakan dah bagi jawapan. Okey, last soalan 5 sebelum kita tamat kelas kita hari ni. Kita cuba jawab soalan 5. Cikgu nak tengok. Boleh tak kamu skor 3 markah untuk soalan nombor 5? Hey yo. Semua nak menunjukkan suara mereka. Okey. Tolong jangan rakam. Okey. Baik. So, yang pertama bahagi kawasan. Okey, yang pertama bahagi kawasan. Itu je step yang cikgu boleh bantu kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kena buat ni. Kena buat. Okey. A. Kawasan A apa? Kawasan A. Senaraikan kawasan A. Test. 1, 2, 5, 6. Bagus. 1, 2, 5, 6. Okey. Dengan siapa? Dengan C. Senaraikan C. 5, 4, 6, 7. Okey, bagus. 4, 5, 6, 7. Dia suruh bagi simbol apa? Senyum. Senyum gabung. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Okey, loreklah semua nombor ni. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Lorek. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Okey, so kalau siapa boleh buat ni, kamu dah dapat 1 markah. Okey, bagus.
Kemudian kita tengok soalan B. Buat benda yang sama, bahagi kawasan 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dia minta apa yang depan? A pelengkap. Macam mana buat tu? Saya tak tahu tu. Tak tahu? A pelengkap. A pelengkap bermaksud cikgu tak nak ambil A. Tak nak ambil A apa? Kalau cikgu tutup A. 3, 4, 7. Okey, bagus. 3, Saya 4, matematik 7. fail. Okey. Kemudian B. Senaraikan B. 3, 2, 3, 4, 5. Okey, bagus. 2, 3, 4, 5. Dia bagi simbol apa? Senyum. Senyum dia suruh gabung. So, 2, 3, 4, 5, 7. Okey, lepas tu buat apa? 2, 3, 4, 5, 7. Dia kena senarai pula dengan C. Okey, apa C? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Bagus. 4, 5, 6, 7. Kemudian dia bagi simbol apa? Masam. Masam maksudnya cari yang sama. So yang sama dekat sini 4, 5 dengan 7. 7. So 4, 5, 7. Jadi yang kita lorek adalah 4, 5, 7. 7. 4, 5, Okey. 7. So kalau kamu boleh buat ni, berapa markah ni? 2 markah. Okey, untuk bahagian ni. Sebab ada 2 operasi jadi 2 markah lah. Okey. So itu sahaja bahagian tentang operasi set. Itu sahaja yang apa semua yang melibatkan operasi set dan juga yang melibatkan soalan dalam kertas 1 dan juga kertas 2. Semua telah dibincangkan. Jadi cikgu harap kamu boleh cari tajuk-tajuk soalan. Daripada tajuk-tajuk set ni kamu boleh praktis dulu kerana at least dalam banyak-banyak topik, satu topik kamu dah kuasai, iaitu operasi set yang melibatkan set. Okey? Okey, so sebelum kita tamat kelas, ada apa-apa tak yang kamu nak tanya apa-apa, boleh komen di ruang chat. Saya tak tahu cikgu. Tak tahu? Tak tahu apa? Okey. So Cikgu, kalau saya nak ya. saya nak Soalan tanya. ini bagi Apa yang macam C yang nombor 2, okey, nombor 2 ya. soalan 2 yang QCP. Tu macam mana? Oh, ini Q. Okey, tadi kan cikgu dah ajar kamu subset. Tadi cikgu ajar kamu subset. C ni bermaksud subset. Okey, bermaksud subset. Subset tu bermaksud apa? Bermaksud Q ada di dalam P. Q di dalam P. So kalau kamu tengok, betul tak Q ni, semua Q ni ada di dalam P? Betul? Yes. Jadi kalau Q ada di dalam P, maka kamu tak boleh tulis dia persilangan. Kamu kena tulis dia subset. Macam mana kamu nak tulis persilangan? Kalau dia tulis P sini, kemudian sini dia tulis Q. Di sini baru kamu tulis P persilangan Q. Tetapi kalau dia tulis P dan dalam dia letak Q, maka kamu akan tulis Q subset P. Itu maksud perbezaan di antara dua benda ni. Mana satu nak letak persilangan, mana satu nak letak subset. Okey? Okey. So kalau tak ada apa-apa, ada lagi? Tak ada. Okey, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih cikgu ucapkan kepada kamu semua kerana bagi respon dan jawapan dengan cepat. So cikgu doakan supaya kamu semua boleh berjaya untuk SPM nanti. Okey, so kita jumpa untuk next time. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih everyone. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu. Terima kasih cikgu. Miau miau kita. Chat lah Usha. Cikgu. Okey. Thank you, Baik cikgu, cikgu. masih cikgu. Okey, baik. Thank you, thank you. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Cikgu, baik Okey. cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, baik.
Orang papan tarik papan. Bos kerja di bawah peti. Relax. Semua mau relax. Thank you, cikgu. Okay. Thank you, cikgu. Okay, good luck semua. Relax dan keluar air. Terima kasih, cikgu. Okay. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, terima kasih. Bye-bye. Okay. MR dulu. Thank you, cikgu. Okay, baik. Thank you, cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, baik sama-sama. Thank you. Okay.